الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk berhati-hati dengan ucapan murtad. Dalam huraian murtad ditarifkan sebagai satu tindakan memutuskan pertalian dengan agama Islam melalui ungkapan, perbuatan dan niat yang membawa maksud kufur terkeluar daripada Islam. Oleh itu, apabila disebut murtad, ia bukan bermaksud keluar daripada satu agama kepada agama lain. Ia bermaksud keluar dari Islam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini isu pengucapan murtad menjadi isu hangat diperkatakan oleh masyarakat Islam di media sosial. Perkara ini dianggap sensitif oleh umat Islam apabila diperkatakan secara terbuka dengan andaian yang tertentu. Ucapan murtad bukanlah kalimah yang boleh dijadikan mainan semata-mata, diungkapkan di bibir dan mulut. Ia juga bukan ucapan kontroversi atau meraih populariti dan simpati. Setiap ucapan yang mengandung keburukan sama ada terhadap diri sendiri ataupun orang lain akan dinilai sebagai suatu dosa. Pengucapan murtad memberi kesan besar kepada amalan kerana ia merosakkan iman apabila jelas dinyatakan tanpa paksaan dan mengandungi maksud kufur. Sementara itu, bergurau, kecewa atau merajuk melafazkan aku keluar Islam merupakan ucapan-ucapan untuk memutuskan kepercayaan terhadap agama Islam yang benar dan tertinggi. Pengucapan ini sangat ditegah dan dilaknat dalam Islam. Ia bukan boleh dilafaz secara sesuka hati atau disebabkan mempunyai tekanan masalah. Hal ini dapat dilihat apabila seseorang kecewa terhadap qada dan qadar yang dihadapinya dan tidak mengenal hakikat Tuhan yang sebenar. Ini kerana kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan dengan mudah mengungkap kalimah murtad. Namun bagi mereka yang mengenal hakikat Tuhan yang sebenar, mustahil mengungkapkan kalimah murtad kerana mengetahui hakikat dan sifat Tuhan yang sebenarnya.
Larangan menyebut ucapan kufur dan murtad jelas dilarang di dalam Islam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Taubah ayat 65-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika engkau bertanya kepada mereka yakni tentang ejek mengejek itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang berdusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kamu maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyiksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, Implikasi pengucapan kalimah murtad bukan sahaja memberi kesan kepada individu penutur, malah memberi kesan besar kepada kepentingan umat Islam, agama dan negara. Senario ini secara tidak langsung bukan mengganggu-gugat keharmonian, boleh mengganggu-gugat keharmonian beragama dalam masyarakat awam. Kesannya segelintir masyarakat mula keliru dan membuat andaian tafsiran pengucapan dengan pelbagai tanggapan. Isu murtad bukanlah suatu isu baru dalam dunia umat Islam. Ia bermula semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman salafus soleh, sehingga ke hari ini. Pendekatan untuk mengekang penularan isu ini memerlukan kepada penghayatan dan pendidikan tarbiyah Islamiah semenjak dari kecil, ibarat melentur buluh biarlah dari rebu. Oleh itu ibu bapa disaran agar melengkapkan diri anak-anak mereka dengan ilmu fardu ain yang mantap, merangkumi pengajaran tentang usul akidah, ibadat dan akhlak. Tunjukkanlah tauladan yang baik kepada anak-anak dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Amalan dan tindakan demikian menyuburkan ruh Islam, ihsan dan sifat takut dalam jiwa anak-anak terhadap pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian, jangan kita pernah terfikir untuk mengucap kata-kata yang boleh merosakkan iman dan murtad dalam Islam. Ini kerana agama Islam adalah agama yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diridhai Allah Taala di sisi Allah SWT ialah Islam. Islam adalah agama penyelamat dan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Ia adalah nikmat kurniaan Allah SWT yang tiada bandingan dan tandingan, menjadi hidayah yang sempurna, adil dan rahmat kepada seluruh manusia dan alam. Kita perlu sentiasa bersyukur kerana menjadi insan terpilih atas nikmat iman dan Islam. Dalam memelihara iman di akhir zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'alal jam." Akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang yang sabar daripada kalangan manusia yang berpegang dengan agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Riwayat At-Tirmizi.
Bagi memastikan keharmonian beragama, semua pihak perlu memandang serius isu ini dengan mengambil tindakan tegas yang sewajarnya kepada pihak yang terlibat agar agama dipandang pada kedudukan yang tinggi dan tidak dipermainkan oleh individu atau kumpulan tertentu. Jangan jadikan isu murtad ini sebagai isu politik. Ia adalah isu seluruh umat Islam yang cintakan agama. Setiap individu Muslim berperanan mengatur strategi mengikut kemampuan masing-masing bagi memastikan Islam terpelihara dari sebaran unsur negatif. Meskipun dan apapun alasan bagi mengabsahkan tindakan pengucapan kata-kata murtad, namun syariat Islam dengan jelas menghukumkan bahawa pengucapan kata-kata sedemikian sangat ditegah oleh syarak. Kita dilarang mengambil jalan singkat mengikut emosi dan nafsu ammarah. Pertimbangan sewajarnya adalah dengan kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT untuk mohon petunjuk darinya. Muslimin yang berbahagia sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati dan mengambil pengajaran agar diri diberikan pedoman dalam hidup ini. Antaranya pertama, umat Islam adalah meyakini bahawa Islam adalah ajaran yang benar dan membawa kesejahteraan kepada manusia sejagat. Kedua, setiap umat Islam adalah berkewajipan menjaga kehormatan agama dan melihara kemurnian iman dan Islam. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa iman merupakan kurniaan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang terpilih, dan ia merupakan nikmat paling besar dan tiada tolak bandingan nilainya dengan harta seisi dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun min Allah walahum azabun azim. Yang bermaksud, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pula beroleh azab yang besar. Surah An-Nahl ayat 106. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.